Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Rabu 23 Mac 2022. Saya Farhatul Asyati Osman. Dan juga saya Ivanto. Terima kasih kerana memilih berita perdana. Berikut paparan utama malam ini. Pelindungan insurans disedia untuk keluarga miskin kematian ketua isi rumah. Mahkamah Syariah dicadang buat perintah penceraian dan tuntutan nafkah serentak. Pelan pelindungan insurans bernilai RM10,000 akan disedia kepada isi rumah miskin yang hilang punca pendapatan akibat kematian ketua isi rumah. Kenyataan Perdana Menteri memaklumkan pelaksanaannya membabitkan peruntukan keseluruhan RM13.4 juta setahun. Jelas beliau, inisiatif tersebut bakal memanfaatkan kira-kira 268,000 keluarga miskin yang berdaftar dalam IKASI. Beliau memaklumkannya selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Pelindungan Sosial Malaysia di Parlimen. Mesyuarat antara lain turut setuju memberi tumpuan kepada program peningkatan pendapatan bagi ketua isi rumah miskin dan miskin tegar berdaftar dalam IKASI. Juga memperkasa agenda pelindungan sosial hingga ke peringkat daerah pentadbiran menerusi Jawatan Kuasa Teknikal Pelindungan Sosial Negeri. Perdana Menteri optimis langkah yang bakal dilaksana akan membantu memantapkan agenda pelindungan sosial untuk mencapai sasaran miskin tegar sifar menjelang 2025. Dan terdahulu, Perdana Menteri melancarkan Pangkalan Data Pelindungan Sosial PDPS Fasa 1, Bantuan Sosial Persekutuan. PDPS berperanan sebagai sumber rujukan utama program-program pelindungan sosial. Pada 17 Disember 2021 telah memperakukan keputusan MySPC supaya dijadikan rujukan tunggal bagi maklumat perlindungan sosial di Malaysia yang mengandungi profil penerima manfaat serta program-program perlindungan sosial yang merangkumi bantuan sosial, intervensi pasaran buruh dan insurans sosial. Selain itu, ia juga dapat membantu perancangan dan gerak kerja yang lebih teratur bagi menggubal polisi serta merangka program yang lebih tepat dan berkesan kepada rakyat. Dalam majlis berasingan di Parlimen, Perdana Menteri mencadangkan permohonan cerai di Mahkamah Syariah diselesaikan serentak dengan tuntutan nafkah anak-anak. Ia bagi mengelak terlalu lama masa diambil bagi menyelesaikan isu berkenaan hingga bekas isteri dan anak-anak tidak mendapat keadilan. Mahkamah perlu mendapatkan maklumat lengkap mengenai nafkah serta pendapatan suami isteri bagi menyelesaikan isu penceraian. Cadangan tersebut tidak melibatkan pindaan atau peruntukan undang-undang baharu kerana ia hanya amalan di bawah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Buat permulaan, pembayaran terus nafkah daripada akaun suami akan segera dilaksana membabitkan kaki tangan awam. Mana mereka yang bekerja dengan sebagai kaki tangan kerajaan, potongan gaji terus dilakukan berdasarkan keputusan yang dibuat oleh mahkamah. Yang kedua, seperti yang saya sebutkan dalam cadangan saya, dalam keputusan, dalam ucapan saya sewaktu penggulungan UMNO Jawi, saya sebutkan bahawa akaun suami perlu dibekukan untuk membuat bayaran terus melalui akaun bank tersebut, bayaran terus kepada bekas isteri dan juga anak-anak. Perkara ini juga dibincangkan hari ini dan kita juga minta supaya Mahkamah Syariah tegas dalam perkara ini, iaitu mana-mana suami yang engkar dengan keputusan mahkamah
mahkamah mesti mengeluarkan perintah contempt of court ataupun engkar mahkamah ini supaya tindakan perundangan seterusnya boleh diambil terhadap suami. Perbincangan mengenainya akan dibuat bersama Kementerian Keuangan. Perdana Menteri memaklumkannya pada sidang media selepas pertemuan dengan Wakil Persatuan Peguam Syari'i Malaysia di Parlimen. Pada sidang media sama, Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan Pusat Bantuan Guaman Syari'i atau akan dikenali dengan nama singkatannya Bagus akan ditubuhkan. Ia bertujuan membantu umat Islam dalam kalangan B40 menyelesaikan isu berkaitan penceraian dan nafkah tertunggak. Bagus menyediakan khidmat nasihat undang-undang secara percuma berhubung prosedur tuntutan dan menjawab tuntutan di Mahkamah Syariah. Juga khidmat bantuan guaman secara percuma mewakili pihak-pihak untuk membuat atau menjawab tuntutan di Mahkamah Syariah dengan kos yang minimum dan dibiayai kerajaan. Menteri yang ingin membawa kes ke mahkamah atau membela diri di mahkamah boleh dibantu dari segi bayaran guaman. Kerana kita nak pastikan setiap ibu, setiap bekas isteri apabila ke mahkamah mesti mempunyai peguam bagi mendapatkan keadilan yang lebih baik kepada mereka. Penubuhan Pusat Bantuan Guaman Syari'i membabitkan dana kira-kira RM5 juta untuk tempoh 3 tahun. Projek rintis akan dilaksana di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebelum diperluas ke negeri-negeri lain. Dewan Rakyat menolak usul melanjutkan penguatkuasaan Subseksyen 4-5 Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 atau SOSMA selama 5 tahun lagi. Cadangan pelanjutan mulai 31 Julai depan membolehkan polis terus menggunakan kuasa khas di bawah subseksyen itu, seterusnya melanjutkan tempoh penahanan individu di bawah SOSMA hingga 28 hari. Keputusan penolakan usul dibentang Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin itu dimaklumkan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun menerusi undian belah bahagi. Keputusan undian belah bahagi untuk usul yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Menteri tadi, yang bersetuju 84, yang tidak bersetuju 86. Tempoh kuat kuasa Subseksyen 4-5 SOSMA dihadkan kepada 5 tahun sahaja bagi mewujudkan elemen semak dan imbang dalam penguatkuasaannya. Had masa itu bagaimanapun boleh disemak untuk dilanjutkan jika mendapat kelulusan Parlimen. Terdahulu, Datuk Seri Hamzah berkata, tempoh penahanan 28 hari tidak mencukupi kerana kes disiasat di bawah SOSMA sangat rumit dan kompleks. Lebih-lebih lagi jika membabitkan kumpulan pengganas dan jenayah terancang yang mempunyai rangkaian luas. Maklumat terperinci berkaitan protokol kesihatan bagi perjalanan rentas sempadan Malaysia-Singapura untuk individu yang lengkap vaksinasi COVID-19 akan dimuktamad dalam masa terdekat. Ia termasuk keperluan menjalani ujian saringan COVID-19 sebelum dan sebaik tiba di pintu masuk antarabangsa. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata perincian pelaksanaannya akan segera dibincangkan. Perkara tersebut antara yang dimuktamad dalam pertemuan bersama rakan sejawatnya dari Singapura, Ong Yi Kung. Jelas Khairi, langkah itu diperhalusi mengambil kira situasi pandemik yang telah stabil di kedua-dua negara. 8,427 guru baharu di bawah pengambilan khas secara one-off telah melapor diri setakat 1 Mac lalu. Manakala 4,828 lagi akan melapor diri pada 4 April ini.
hampir 14,000 daripada 18,702 yang dah selesai hampir 14,000 dan yang batch berikutnya akan ditempatkan pada awal April. Yang kohort yang 4,000 yang terbaru ni daripada 14,000 ni akan ditempatkan pada awal bulan April. Keputusan penempatan dah keluar. Kementerian akan mempercepat proses penempatan guru seterusnya mencapai sasaran pengambilan 18,000 guru baharu menerusi pengambilan khas sebelum pertengahan tahun ini. Lapangan terbang terbangsa Kuala Lumpur KLIA dan lapangan terbang terbangsa Langkawi LIA dipilih sebagai lapangan terbang terbaik dunia dalam kategori masing-masing bagi tahun 2021. Pemilihan itu dibuat melalui kaji selidik Global Airport Service Quality ASQ yang dijalankan Majlis Lapangan Terbang Terbangsa ACI. Kenyataan Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB memaklumkan KLIA dan LIA mencapai skor sempurna 5.0 masing-masing bagi kategori lapangan terbang yang memberi perkhidmatan kepada lebih 40 juta pelanggan setahun serta 2 hingga 5 juta pelanggan setahun. ASQ menanda aras lapangan terbang terbaik dunia dari segi keseluruhan kepuasan penumpang terhadap keselamatan terminal, kemudahan perkhidmatan dan kebersihan. 63 syarikat dikesan terlibat kegiatan penyelewengan subsidi minyak masak membabitkan kerugian 200 juta ringgit. Ia meliputi 44 syarikat kurang lapor pendapatan dan 19 syarikat lagi tidak mempunyai fail cukai. Syarikat berkenaan dikesan menerusi operasi subsidi minyak masak yang dilaksana selama 3 hari sejak Isnin lalu. Jabatan Siasatan hasil Datuk Adnan PAS dan akan juga terkena tindakan oleh sasaran utama siasatan adalah melibatkan kilang-kilang pembungkusan semula atau repacker minyak masak bersubsidi. Antara isu awal yang hasil peroleh semasa semakan ialah syarikat-syarikat ini tidak melaporkan amaun jualan yang sepatutnya. Antara modus operandi penyelewengan adalah syarikat berkenaan mengupah pihak ketiga bagi menguruskan pemindahan minyak masak untuk tujuan penjualan ke luar negara. Baik, seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini sehingga 30 Mac. Baik, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM akan memperoleh 7 aset baharu bagi meningkatkan keupayaannya mempertahan ruang udara negara. Perolehan aset secara berperingkat mulai 2023 hingga 2025. Antara aset tersebut ialah pesawat Medium Altitude Long Endurance Unmanned Aerial System (MEL UAS), pesawat helikopter utiliti baharu dan pesawat peronda maritim MPA. Juga sistem pertahanan udara jarak jauh Longrad dan sederhana Mirad. Kita mempunyai dua rangka plan, iaitu satu plan jangka pendek dan plan jangka panjang. Plan jangka pendek untuk TUDM adalah membuat leasing lah, which is already in progress. We are already using the helicopter. So leasing will take 4 to 5 years maximum. So untuk menentukan proses berikutnya berjalan, proses pembelian helikopter baru ni. So this process got to start early lah, because we are planning by year 2024-25, year 25, we should be having our new helicopters.
Jeneral Datuk Seri Muhammad Ashar Khan berkata demikian selepas menyampaikan perintah ulungnya sebagai Panglima Tentera Udara ke-20 di Ibu Negara. Beliau dilantik ke jawatan itu pada 7 Mac lalu menggantikan Tan Sri Akbar Abdul Samad yang bersara wajib. Bekalan darah terutama jenis O dan A semakin berkurangan. RTM menerusi stesen radio Trax FM menganjurkan program derma darah Trax FM Blood Drive 2022 bagi meningkatkan bekalan darah berkenaan. Pelaksanaannya selama 2 hari sehingga esok membabitkan kerjasama Pusat Perubatan Universiti Malaysia PPUM dan ia dibuka khusus untuk warga kerja RTM. Objektifnya memang sama setiap tahun untuk menunjukkan rasa prihatin Trax FM dan juga warga kerja RTM lah kepada untuk menangani masalah bekalan darah yang memang kritikal sekarang dan juga untuk membantu sekaligus membantu pesakit dari kalangan keluarga Malaysia lah yang memang memerlukan bekalan darah ni. Banyak harapan saya pada Trax FM dan juga RTM khususnya untuk terus berkolaborasi dengan Pusat Perubatan Universiti Malaya lah untuk meneruskan kempen derma darah ini. Kalau boleh secara regular lah. Pandemik COVID-19 dilapor mengakibatkan bekalan darah dalam negara berkurang disebabkan kebimbangan orang ramai terhadap keselamatan mereka ketika proses menderma darah. Penggunaan teknologi canggih dan terkini itu antara strategi dilaksana Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia bagi meningkatkan kadar ketepatan ramalan cuaca yang dikeluarkan. Ketepatan ramalan sangat penting bagi melaksana persediaan terutama dalam aspek mitigasi risiko bencana. Wartawan Adlia Habibullah memperincikannya dalam laporan khas Hari Meteorologi Sedunia yang disambut hari ini. Beberapa siri bencana terutama banjir yang berlaku dalam negara sejak akhir tahun lalu telah meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan untuk peka terhadap ramalan cuaca dan amaran awal bencana. Tindakan itu bagi memastikan persiapan awal dapat dilakukan, seterusnya melindungi nyawa dan harta benda. Sekarang ni saya perasan dekat dalam media sosial banyak ada post lah kan berkaitan dengan cuaca buruk ke apa-apa. So benda ni bagus lah bagi saya. Kita dapat info tu dapat lagi cepat lah. Seperti saya mempunyai Facebook. So disebabkan sentiasa kita nampak ramalan cuaca. Jadi di situ saya boleh berkongsi dengan rakan-rakan yang lain berkaitan Met Malaysia tu yang mengeluarkan ramalan cuaca lah. Met Malaysia melaksana pelbagai usaha bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan penyampaian perkhidmatan meteorologi, fizik dan geofizik. Antaranya, menyediakan 8 lagi radar meteorologi baharu secara berperingkat menjadikan jumlahnya 19 radar menjelang akhir tahun ini. Juga, menjalin kerjasama menerusi perkongsian data bersama 193 negara lain bertujuan menganalisis cuaca dan membuat ramalan lebih baik. Perancangan kami ialah untuk menaik taraf sistem komputer berprestasi tinggi ni ataupun HPC untuk kami membolehkan kami melaksanakan model tersebut atau menghasilkan output yang lebih resolusi lebih tinggi, misalnya mungkin kepada skala yang lebih kecil lagi lah, bawah daripada 1 kilometer misalnya. Jadi tujuannya sebab lebih tinggi resolusinya itu adalah salah satu daripada teorinya lebih baik dapatannya ataupun hasilnya lah berbanding dahulu resolusi kami ialah sekitar 4 km misalnya. Sekarang ni kami dah tingkatkan kepada 1 km, maknanya bila dia lebih kecil detailnya ataupun perinciannya lebih baik lah. Met Malaysia sedang menaik taraf sistem rangkaian pencerapan cuaca iaitu radar cuaca dan juga stesen-stesen pencerapan permukaan. Selain daripada memantapkan lagi pencerapan meteorologi, kita juga sedang menaik taraf ramalan cuaca berangka NWP Jabatan
ke satu tahap berresolusi tinggi. Data perkhidmatan cuaca dan iklim yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia membantu agensi dalam menyusun plan mitigasi bagi menghadapi risiko bencana. Kronologinya, meteorologi meramalkan cuaca, menerusi pengamatan dan kajian fenomena atmosfera. Seterusnya, mengeluarkan amaran awal kepada masyarakat untuk lebih berwaspada dan berjaga-jaga. Selamat Hari Meteorologi Sedunia. Adlia Habibullah, Berita RTM. Sama berita perdana dan kami serahkan kepada rakan penyampai edisi sukan bersama Nazri Fahmi. Silakan. Istaf saksi KPSM sebagai ahli gabungan. Datuk Jijo bersara selepas Sukan Olimpik 2024. Ivan Fahatu. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa Istaf memutuskan untuk menyingkirkan Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM sebagai ahli gabungan berkuat kuasa serta merta. Dalam satu kenyataan bertarikh 21 Mac 2022, Timbalan Presiden Istaf Boncah Lopipad berkata, Jawatan Kuasa Eksekutif Istaf sudah meneliti laporan dikemukakan Persekutuan Sepak Takraw Asia Astaf yang menyingkirkan PSM sebagai ahli gabungan pada 20 Mei tahun lalu. Menurutnya, Jawatan Kuasa Eksekutif Istaf berpandangan bekas Presiden PSM Datuk Seri Ahmad Ismail dan PSM jelas melanggar Aku Janji yang dimeterai pada 14 Mac 2008. Aku Janji yang ditandatangani pada 14 Mac 2008 yang jelas menyatakan sekiranya mana-mana pihak melanggarnya, Istaf berhak mengambil tindakan. Pada 20 Mei tahun lalu, Jawatan Kuasa Disiplin Astaf menyingkirkan PSM sebagai ahli gabungan selepas didapati bersalah susulan tindakan Datuk Seri Ahmad Ismail di atas kapasiti Timbalan Presiden Astaf menghantar surat kepada Majlis Olimpik Asia dan Jawatan Kuasa Olimpik Antarabangsa pada Februari. Susulan kemulut yang melanda PSM, 6 bekas ahli gabungan badan induk itu memutuskan untuk menubuhkan entiti baharu dikenali sebagai MSC dan mendapat kelulusan Pejabat Pesuruhjaya Sukan bulan lalu. Susulan kemulut antara PSM dan Astaf itu, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu menegaskan keputusan yang dibuat oleh Pesuruhjaya Sukan PJS adalah tepat dan berdasarkan peraturan. Jelasnya, Persatuan Sukan yang mewakili Sukan Sepak Takraw seharusnya fokus kepada pembangunan sukan itu tanpa mencampur adukkan dengan perkara lain. Apa juga yang kami lakukan, kami ikut peraturan yang sedia ada dan kita juga ada hujah-hujah mengapa kita membuat keputusan-keputusan dan saya setakat ini melihat bahawa keputusan yang telah dibuat oleh Pesuruhjaya Sukan adalah tepat. Dan saya berharap perkara ini tidak dibawa terlalu berpanjangan. Marilah kita beri fokus kepada perkembangan Sukan Sepak Takraw itu sendiri. Tambah beliau, Kementerian Belia dan Sukan KBS bersedia menerima aduan atau apa sahaja tindakan yang akan diambil oleh Persatuan Sukan yang tidak berpuas hati dengan keputusan KBS dan PJS setakat ini. Status Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM di bawah pimpinan Majlis Olimpik Malaysia MOM pula akan diketahui Sabtu ini. Setiausaha Agung MOM Datuk Muhammad Nazifuddin Muhammad Najib menegaskan pihaknya akan memastikan keputusan yang diambil tidak mengganggu pembangunan sukan sepak takraw tanah air.
Perkara ini akan dibawa untuk Sabtu ini, di mana kita ada council meeting untuk bincang lagi macam mana kita nak lihat status PSM. Sebab kita tidak akan buat keputusan yang tergesa-gesa sebab benda ini baru lagi. Dan kita nak pastikan mana-mana badan yang menjadi ahli gabungan MOM betul-betul merangkumi semua state dalam Malaysia dan juga ada plan untuk development sukan sepak takraw dalam Malaysia. Mengulas lanjut berkenaan penerimaan entiti baru Sukan Sepak Takraw, Konfederasi Sepak Takraw Malaysia, MSC, ahli gabungan MOM, Datuk Nazifuddin menekankan mereka perlu meneliti perancangan MSC dan juga status PSM pada masa yang sama. MSC mendapat kelulusan Pejabat Pesuruhjaya Sukan bulan lalu. Jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dan atlet wushu kebangsaan Tan Chong Min masing-masing dinobatkan olahragawan dan olahragawati kebangsaan pada Majlis Anugerah Sukan Negara ASN 2019-2020. Bagi Datuk Azizul Hasni Awang yang merupakan atlet kelahiran Terengganu, anugerah tersebut merupakan kali keempat diterimanya selepas ASN 2009, 2010 dan 2018. Beliau mengenepikan cabaran beberapa atlet yang turut di senar pendek, antaranya atlet Bina Badan Muhammad Syarul Azman Mahin Abdullah, Khairul Anwar Muhammad Sukan Memanah, Timmy Tan Temping Bowling dan Wong Weng Sun Sukan Wushu. Olahragawati kebangsaan Tan Chong Min pula menyatakan anugerah tersebut adalah pendorong bagi mencapai lebih banyak kejayaan pada kejohanan akan datang. Masing-masing menerima trofi, blazer dan wang tunai RM20,000. Anugerah disampaikan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riaituddin Al-Mustafa Bilasyah. Sementara itu, olahragawan kebangsaan Anugerah Sukan Negara ASN 2019-2020 Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang mengumumkan akan bersara dari arena sukan selepas Sukan Olimpik Paris 2024. Beliau berkata demikian menerusi satu rakaman video selepas diumumkan memenangi anugerah olahragawan kebangsaan Anugerah Sukan Negara. Saya kini sedang giat menjalani tahapan persiapan untuk Sukan Commonwealth Birmingham yang hanya berbaki selama 128 hari lagi dan juga Sukan Asia Hangzhou yang berbaki 172 hari lagi. InsyaAllah perancangan saya adalah untuk bersara selepas tamasya Sukan Olimpik Paris 2024. Sementara itu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yakin dengan kemampuan Datuk Azizul Hasni Awang untuk mencipta kejayaan pada dua tamasya utama tahun ini, Sukan Commonwealth dan Sukan Asia. Beliau turut meletakkan keyakinan tinggi ke atas semua atlet negara yang bakal beraksi di Sukan Si Hanoi, Sukan Commonwealth di Birmingham dan Sukan Asia Hangzhou untuk melakar kejayaan untuk negara. Saya yakin dengan kemampuan Datuk Azizul Hasni dan juga semua atlet-atlet kita yang sedang membuat persiapan dalam 3 acara besar, kejohanan besar yang akan mereka tandingi. Jadi saya nak yakin dengan kebolehan, kesungguhan yang ditunjukkan oleh Datuk Azizul Hasni dan juga para atlet kita, maka saya yakin apa juga keputusan yang mereka akan perolehi tentunya akan menyemarakkan semangat kita sebagai rakyat Malaysia dan berbangga dengan kesemua para atlet kita. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Ahmad Faizal berkata pihaknya akan terus memantau keadaan semasa pandemik COVID-19 di Vietnam selain turut merujuk kepada nasihat Kementerian Kesihatan KKM mengenai proses penyertaan negara di Sukan Si. Setakat ini pihaknya masih mengikut perancangan untuk menyertai tamasya berkenaan yang dijadualkan pada Mei depan. Atlet kebangsaan di bawah program Majlis Sukan Negara MSN tidak dipecat namun mereka tidak diberikan tawaran kontrak yang baru. Jelas Datuk Seri Faizal Azumu, perkara ini menjadi kelaziman dalam proses penilaian serta pengurusan atlet dan ia dilaksanakan bukan sahaja di Malaysia. Jelasnya, penilaian bagi tawaran kontrak baharu atlet dibuat berdasarkan prestasi semasa atlet menerusi kriteria pemilihan yang ketat dan dibincangkan secara bersama menerusi mesyuarat Jawatankuasa Kerja JKK. Malah, MSN tidak bertindak sendiri dan mendapat perakuan daripada Persatuan Sukan Kebangsaan PSG.
Selain itu, penyusunan semula program persediaan atlet bagi tahun ini dilakukan berikutan suntikan dana untuk program podium sebanyak RM240 juta bagi tempoh 4 tahun. Ini akan menunjukkan peningkatan bilangan atlet daripada 321 atlet kepada 776 atlet, iaitu peningkatan sebanyak 142%. Bagi sukan yang tidak disenaraikan di bawah program MSN dan penyertaan tertumpu kepada sukan si Vietnam sahaja, mereka ini akan turut diberikan bantuan secara grant. Seramai 154 atlet normal daripada 11 jenis sukan dan 119 atlet para daripada 11 jenis sukan akan menerima manfaat tersebut. Satu skim allowance latihan atlet baru telah diperkenalkan bertujuan untuk menyelaras semula kadar yang ditetapkan agar persekitaran yang lebih kompetitif diwujudkan di kalangan atlet. Beliau menjawab pertanyaan wakil selayang William Leong Ji Kin. Perkembangan sukan badminton kejohanan terbuka Swiss 2022, pasangan bergu campuran muda negara Hu Pangrong Chia Yisi terpaksa menarik diri dari kejohanan berkenaan selepas Yisi disahkan positif COVID-19. Sementara itu, 3 lagi pasangan bergu campuran negara berjaya melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan lawan masing-masing. Persatuan Badminton Malaysia BAM memaklumkan perkara tersebut di laman Facebook rasminya. Penarikan itu memberikan kemenangan percuma kepada pasangan Indonesia Rehan Kusharjanto, Lisa Kusmawati dalam pusingan pertama di kejohanan Petara Super 300 itu. Kempen bergu campuran bermula cemerlang dengan pasangan profesional Tang Kiamen Lai Peijing berjaya menempaskan lawan dari India MR Arjun Trisha Jolie dalam straight set 21-15, 21-17. Disusuli kemenangan Goh Sun Huat Siobhan Lai yang turun selaku pilihan ke-6 menumbangkan Dhirov Kapila Gayatri Gopinchan Pulela juga straight set 21-18, 21-15. Turut melangkah ke pusingan kedua ialah Chen Tanji Pek Yin Wei yang menyingkirkan satu lagi pasangan India Ishan Bhatnagar Tanisha Krasto 18-21, 22-20 dan 21-14. Edisi Sukan 23 Mac 2022 melabuhkan tirainya. Saya Nazri Fahmi Syukri. Salam keluarga Malaysia dan salam sukan untuk semua. Setiap kali menerima jemputan ke majlis perkahwinan, pasti ramai yang ada pengalaman ini, iaitu mengambil masa yang agak lama untuk memikirkan hadiah yang sesuai untuk diberi kepada pengantin. Ya, kalau tiada idea, mungkin anda boleh mencontohi lelaki dalam hashtag malam ini. Kita saksikan. Baru-baru ini, gelagat seorang lelaki membawa seekor kambing ke majlis perkahwinan mencuri tumpuan ramai. Pengantin sendiri tidak dapat menahan daripada ketawa namun tetap gembira menerima hadiah istimewa itu. Video ini meraih lebih 500,000 tontonan. Belajar tidak mengenal usia. Ini yang cuba dibuktikan nenek berusia 88 tahun di Bandar Eldoret, Kenya. Prinsila Sitine yang mesra dengan panggilan Go-Go kembali mengikuti sesi pembelajaran di sekolah rendah bagi mengejar impian menjadi doktor. Rata-rata murid di sekolah ini menghargai kehadiran Go-Go dan menyifatkan dia sangat bijak. Sebuah kereta mikro 3 roda PIL P50 yang dihasilkan pada tahun 1963 dijual dalam satu lelongan di UK pada harga £111,000 atau bersamaan kira-kira RM600,000. PIL P50 boleh dipandu sejauh 160 km bagi setiap geleng minyak dengan kelajuan 61 km sejam. Kereta ini hanya mempunyai ruang untuk pemandu dan tidak mempunyai gear undur. Berita perdana 23 Mac berakhir di sini. Ikuti program inklusif selepas ini. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.